Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada petang yang kita tenang ini, aman ini. Alhamdulillah kita dapat berpeluang, diberikan kesempatan untuk sama-sama di dalam program yang dianjurkan oleh pihak Pusat Islam UKM, iaitu Bicara Akidah Masjid UKM 2022 dengan menggunakan kitab Akidah Ahli Iman karya Syekh Abdul Al-Qadir Al-Fasi. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah, para pendengar dan juga para penonton yang menonton secara online, mohon jasa baik anda untuk like dan juga share. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada diri kita dan juga rakan-rakan kita yang lain, insya-Allah. Jadi hari ini kita bersama dengan Dr. Ahmad Arif Zulkifli. Beliau merupakan pensyarah Jabatan Usuluddin dan Perbandingan Agama daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, jadi kita telah sampai ke siri yang terakhir sebenarnya, tuan-tuan. Para penonton semua, siri yang ke-5 lah yang terakhir. Jadi mohon sama-sama untuk kita berikan perhatian dan insya-Allah kalau sempat kita akan kupaskan habis. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan majlis ini kepada doktor untuk menyambung kita itu, insya-Allah. Dipersilakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fartudhu ilayna 'inda hajati ilayhi wa la tansana ya rabbal alamin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator Ustaz Musa. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala masih lagi memberikan kita peluang dan ruang untuk sama-sama kita mempelajari, menekuni sebuah kitab di dalam bidang usuluddin, di dalam fan usuluddin, yang mana kitab yang sangat penting, yakni fi ghayatil ahammiyah, iaitulah kitab Aqidah Ahli Iman al-mawdu'ati li ta'limin nisa'i was-sibyan, sebuah kitab yang dikhususkan untuk para mubtadi'in ataupun para pemula ilmu akidah. Jadi alhamdulillah kita telah berjaya menyelesaikan 4 sesi daripada 5, dan hari ini merupakan sesi yang terakhir bicara kita berkenaan dengan kitab ini. Dan insya-Allah taala kalau diberikan rezeki, kita akan khatamkanlah kitab ini pada hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat mendapatkan manfaat sedikit sebanyak daripada perkongsian kita berkenaan dengan kitab ini. Baik. Langsung saja ke tempat di mana terakhir kita berhenti. Pada jilsah kita yang telah lalu, kita telah menceritakan tentang perkara-perkara yang wajib, mustahil dan harus tentang Rasul. Maka hari ini kita telah selesai 2 bahagian daripada bahagian-bahagian ilmu akidah ataupun fusulul iman dan kita akan masuk ke fasal yang seterusnya, iaitu faslun fis sam'iyat. Fasal pada menceritakan perkara-perkara sam'iyat. Baik, bila kita sebut perkara-perkara sam'iyat, ia juga sama dengan al-ghaibiyat, perkara-perkara yang ghaib. Perkara-perkara sam'iyat ini perkara-perkara yang dibangsakan dengan perkhabaran. Baik, perkhabaran daripada siapa? Perkhabaran daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, dan juga perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu perkara. Yang mana perkara tersebut, kalau kita nak buktikan secara saintifik, itu tidak mungkin. Itu tidak boleh dibuktikan secara saintifik. Sebagai contoh, macam mana kita nak buktikan kewujudan azab kubur? Okey.
Macam mana kita nak buktikan adanya malaikat di kiri dan di kanan kita ni, yang menulis kebaikan dan menulis keburukan? Macam mana kita nak buktikan kewujudan iblis, kewujudan syaitan di sekeliling kita? Tak? Macam mana kita nak buktikan kewujudan syurga dan neraka, hari akhirat nanti, perkara yang akan datang? Macam mana kita nak buktikan benda tu? Okay? Atau boleh tak kita contohnya bawa stetoskop pergi dekat kubur, bila orang dah selesai tanam, kita letak stetoskop nak dengar kok lah bunyi kena ketuk, kena hentam dan sebagainya, kan? Kalau bawa pun, I'm sure that kita tak akan dengar apa pun daripada perkara tersebut, kerana perkara ini bukanlah perkara yang bersifat hissi yang kita boleh cerak, tapi ia adalah perkara yang ghaibi, yang mana perkhabarannya itu terhenti kepada perkhabaran Nabi. Kita tahu itu terhenti kepada Nabi. Dan kita percaya benda-benda ini sebab yang sebut, yang bawa kepada kita adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu, kenapa kita percaya kepada baginda? Kerana baginda adalah seorang Rasul yang mana mustahil bagi dia berkata dusta. Mana apa yang dia kata itu mesti dia kata yang benar sahaja. Dia tidak akan berkata perkara yang dusta. Dan kita tahu bahawasanya Nabi ini wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ini tak bercakap dengan daripada diri dia sendiri, tapi dia bercakap wahyu daripada Allah Taala. Dia mengungkapkan wahyu daripada Allah Taala kepada kita. Baik, itu adalah daripada Quran dan Sunnah, dalil daripada Al-Quran. Manakala dalil daripada sudut akalnya pula ialah mukjizat. Nabi itu diberikan mukjizat sebagai bukti kebenaran apa yang dibawa oleh baginda. Okey. Sebagai contoh, berlakunya peristiwa belah bulan. Kan, orang kafir, orang Quraisy mencabar Nabi SAW untuk membelah bulan. Dia kata, kalau betul kau ni adalah Rasul, cuba kau belah bulan ini. Maka Nabi kata apa? Okey, kalau aku boleh belah bulan ni, apakah kamu akan beriman? Okey, sebahagian mereka kata, oh ya, kami akan beriman. Lalu tatkala Nabi membelah bulan, okey, maka berimanlah orang yang beriman dan kufurlah orang yang kufur. Orang yang beriman makin kuat iman dia, kerana orang kufur menganggap Nabi Muhammad ini telah menyihir mata-mata kami, dan Nabi Muhammad ini telah buat silap mata dan sebagainya. Tidak beriman juga. Tapi yang penting apa yang perkara tersebut dapat dilihat oleh orang pada waktu tersebut. Kita hari ini of course lah kita tak dapat tengok, sebab mukjizat tersebut dah habis, kan? Tapi pada waktu dulu, pada zaman tersebut, orang yang melihat, sahabat-sahabat yang melihat itu benar-benar melihat perkara tersebut terjadi. Benar-benar melihat syurga itu, benar-benar melihat bulan itu terbelah. Benar-benar melihat keluarnya air daripada celah-celah tangan Nabi ni. Nab'ul ma' min baini asabihi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Dok bercakap dengan Nabi, pokok bergerak datang bagi salam dekat Nabi, pokok menangis dan sebagainya. Itu sahabat-sahabat boleh melihat. Okay? Dan ini adalah dalil akal, bagi mereka yang mempunyai akal. Baik, jadi kita masuk langsung kepada apa yang disebutkan oleh musannif. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin. Muka surat 26 bagi mereka yang ada kitab. Wa yajibu tasdiquhum fima akhbaru bihi min wujudil jinni. Dan wajib bagi kita untuk membenarkan para rasul fima akhbaru bihi, pada apa yang mereka sebutkan, pada apa yang mereka khabarkan kepada kita, min wujudil jinni, tentang adanya perkara seperti wujudnya jin. Wa annahum mukallafuna musabuna wa muaqabun. Dan jin itu, mereka ini adalah mukallaf juga. Mereka juga mukallaf bagi yang cukup syarat. Mana syarat mukallaf tu apa? Akil, baligh dan sampai seruan dakwah kepada dia. Maka bila cukup 3 syarat ni, dia juga dikira sebagai jin, juga dikira sebagai mukallaf. Makna mukallaf itu orang yang dibebankan, diberatkan hukuman syarak kepada dia. Makna dia wajib semayang, dia wajib puasa, dia wajib perkara-perkara wajibat lain lah. Mana wajib juga bagi dia. Musabuna wa muaqabun, maka diberi pahala dan diberi dosa. Diberi pahala kalau ikut buat taat, diberi dosa kalau ingkar untuk melakukan segala suruhan. Wa min wujudil malaikati, dan juga wajib kita membenarkan mereka. Wajib kita membenar ni kata apa? Wajib
kata mereka wajib mengatakan apa yang mereka bawa itu adalah benar. Apa yang Nabi cakap, adanya malaikat, adanya jin, itu kita kata okey, betul, itu adalah betul. Dan apa yang Nabi cakap itu adalah betul. Dan wajib kita benarkan mereka pada perkataan mereka bahawa wujudnya para malaikat itu, dan para malaikat ini adalah ibadun mukramun, hamba Allah Ta'ala yang dimuliakan. La yajuzu fi hakim al-ma'siyatu li'ismatihim. Tidak harus untuk para malaikat ini melakukan maksiat kerana mereka itu adalah maksum, dijaga daripada melakukan maksiat. Laisu bidzukurin wala inath. Mereka ini bukanlah lelaki dan juga bukanlah perempuan. Malaikat itu bukanlah seperti yang didakwa oleh orang-orang Kristian bahawa malaikat itu adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah Ta'ala. Tidak. Malaikat ini dia tidak ada gender, dia tidak ada jantina, bukanlah lelaki, bukanlah perempuan. Dan juga kita kena benarkan apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi cakap. Perkhabaran sebagai contoh, wa minal ba'si al-khalqi ba'dal maut. Dan juga kita kena benarkan para rasul pada dakwaan mereka bahawasanya nanti akan terjadi al-ba'as ataupun kebangkitan semula. Bila kita mati nanti kita akan dibangkitkan. Bila kita mati nanti kita akan dihidupkan kembali, dibangkitkan daripada kubur. Dengan jasad-jasad kita sendiri, allati kanu biha fid dunya, yang mana atas dunia ni kita hidup dengan jasad ni, mati nanti akan dihidupkan balik dengan jasad inilah. Kalau tinggi 180, bila mati nanti bangkit balik 180 juga. Kalau berat 100 kilo, mati hidup balik 100 kilo juga. Yang macam tu. Ini mengikut kaul yang paling sahih. Ada orang yang kata tak dibangkitkan roh sahaja, tak dibangkitkan jasad sahaja tanpa roh. Yang paling sahih ialah dibangkitkan dengan roh dan juga dengan jasad. Lil hisabi was thawabi wal iqab. Dibangkitkan nanti untuk diperhitungkan amalan, untuk dihisapkan nanti amalan baik dan amalan buruk, lalu diberi pahala dan diberi dosa. Wakal jannati wan nar, dan juga kita kena benarkan, kita kena percaya bahawasanya nanti ataupun bahawasanya sekarang sudah ada yang dinamakan syurga dan neraka. Wa annahuma makhluqatani mawjudatani al-an daimatan, dan syurga dan neraka ini adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang wujud. Sekarang dah sedia ada. Bukan tak ada lagi, tak. Sekarang ni syurga dan neraka itu dah ada, dan akan kekal sampai bila-bila. Okey, dan akan kekal sampai bila-bila. Baik, wa kasu'ali al-malakaini fil qabri likulli man yajri alaihi ahkamul islami walau munafiqan. Dan juga kita kena beriman dengan ataupun membenarkan apa yang Nabi sebut daripada adanya soal munkar dan nakir, adanya soal dua malaikat dalam kubur. Ini semua ni benda yang kita tak ada nak buktikan. Macam mana nak buktikan secara saintifik? Tak boleh buktikan, tak boleh ada apa-apa device untuk track benda ni ataupun untuk kaji benda ni, tidak ada. Tapi ini adalah benda yang ghaibiyat, benda yang di alam lain. Okey. Wa su'alul malakaini fil qabri likulli man yajri alaihi al-ahkamul Islam. Maka setiap orang yang lalu atas dia hukum-hukum Islam, maknanya kita lah mukallaf orang Islam, maknanya kita akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Even orang kafir, orang munafik sekalipun akan ditanya. Orang munafik sekalipun juga akan ditanya oleh dua malaikat ini. Tapi ulama berselisih pendapat pada orang kafir, orang yang menjelaskan kekafiran dia. Sebab apa? Sebab tanya ni sebab nak pastikan dia ni orang beriman ke tak beriman. Okey? Tapi kalau dah tahu dia ni orang tak beriman, tanya buat apa lagi? Tahsilul hasil, menghasilkan perkara yang sudah sedia terhasil. Nak tahu benda yang kita dah tahu, what's the point? Okey, jadi sebahagian ulama kata
Orang yang kafir ni dah tak ditanya dah, sebab dah ada alamat dekat wajah mereka mengatakan bahawasanya ini bukan orang beriman. Okey. Ala kulli hal, ia adalah khilaf. Wal malakani munkarun wa nakir, dan dua malaikat itu nama dia Munkar dan Nakir. Wa qila yas'alul mu'min mubashshirun wa bashir. Nah, dan ada pendapat yang mengatakan malaikat yang tanya orang mukmin ini nama dia Mubashir dan juga Bashir. Pemberi berita gembira. Dua malaikat ini yang akan menanyakan orang mukmin. Okey. Ala kulli hal, ini adalah semua qil, pendapat yang mengatakan tersebut. Wa karu'yatil mu'minina rabbahum bila takyif, dan juga nanti kita akan dapat melihat, orang mukmin itu dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada kaifiat. Bukanlah kita melihat Allah Taala ni duduk di hadapan kita, mesti kena menghadap, saling berhadapan. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala itu duduk di salah satu arah sehingga kan kita boleh melihatnya, tidak. Ataupun kita melihat Allah Taala dalam keadaan Allah Taala itu menjadi jisim, tidak. Okey. Kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala macam mana tu, wallahu alam, tidak ada kaif. Wallahu alam bukanlah berarti ada kaif tapi kita tak tahu, tak. Mana tidak ada kaif. Okey? Tidak ada kaif, tidak ada bagaimana, tidak ada kaifiat. Macam mana kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Nak tahu macam mana, tunggulah nanti mati. Okey. Wal haudi, dan juga haud, telaga Nabi. Telaga haud. Was sirat, titian sirat. Wa waznil a'mal bil mizan, dan juga menimbang amalan dengan timbangan amalan yang nama dia mizan. Ini semua adalah perkara-perkara yang gaib yang kita kena percaya. Wa akhdhi suhufil a'mal. Ini nanti akan ada proses combo ataupun graduasi, mengambil scroll amalan kita. Kalau ambil daripada tangan kanan berarti orang yang bahagia, ambil daripada tangan kiri berarti orang yang celaka. Wa syafa'atir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walahu syafa'at, dan juga nanti adanya syafaat Rasul. Rasul akan tolong orang yang dalam kesusahan, dan Rasul itu mempunyai banyak syafaat-syafaat yang khusus. Okey. Wa syafa'ati sa'irir rusuli wal muqarrabina, dan juga adanya syafaat rasul-rasul yang lain dan orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sa'iril mu'minin, dan orang mukmin lain juga mempunyai syafaat. Wa nufudil wa'id fi ta'ifatin minal mu'minin bidukhulin nar, dan nanti akan berlakunya, akan tertahakkuknya berita ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada sebahagian orang mukmin, yakni dengan memasuki neraka. Yakni orang mukmin yang asin, orang mukmin yang bermaksiat, yang buat maksiat kepada Allah Taala, Allah Taala akan masukkan mereka ke dalam neraka walaupun sekejap, tergantung kepada banyak mana amalan, banyak mana dosa mereka, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka untuk dihapuskan, untuk dibakar dulu dosa-dosa itu. Wa adami khuludil mu'min finnar, dan juga ketidakberkekalannya orang mukmin itu di dalam neraka. Okey. Ini kerana Nabi SAW menyebutkan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, atau man kana fi qalbi mithqala dzarratin min iman dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang ada walaupun seberat zarah iman dalam hati dia, nanti dia akan masuk syurga, pasti akan masuk syurga. Cuma cara dia masuk syurga tu macam mana? Ada yang masuk neraka dulu beberapa lama, ada yang masuk syurga direct. Macam-macam jenis. Ada yang orang duduk setahun, 10 tahun. Masa itu berbeza, tergantung. Yang penting, kalau dia tu orang beriman, maka nanti di akhir dia akan masuk ke dalam syurga. Mana tidak kekal. Orang mukmin itu tidak akan kekal di dalam neraka. Bila habis dosa dia dibakar, maka dia akan masuk syurga lah. Wal mautu fi'lullahi
Wa in waqa'a inda sababin minal khalqi, dan mati itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mati itu terhasil ketika adanya sebab yang disebabkan oleh makhluk, sebagai contoh aksiden. Contohnya ada orang aksiden dia mati dia. Lalu nampak zahirnya sebab aksiden itulah dia mati kan. Sebab cuai dia bawa kereta dia, itulah dia mati. Sebab dia berlanggar dengan pokok, maka itulah yang membuatkan dia mati secara zahirnya. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mematikan. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengetahui sejak azali di dalam ilmu yang qadim bahawasanya si fulan ini akan mati pada tarikh sekian-sekian ketika dia berumur sekian-sekian disebabkan oleh sekian-sekian. Okey, disebabkan. Itulah adalah asbab. Okey. Kalau kita betul-betul fahami perkara berkaitan dengan asbab dan juga ikhtiar ataupun kasab, maka kita akan mengetahui bahawasanya benda ini adalah semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kullu ahadin mayyitun bi ajalihi al-muqaddar lahu, dan setiap orang itu akan mati sesuai dengan qadar yang telah kadar yang telah ditentukan, sesuai dengan umur yang telah ditentukan. Maknanya kalau orang itu betul-betul mukmin, maka dia tidak akan ada masalah untuk memproses berita-berita buruk seperti mati, sakit dan sebagainya. Dia tak adalah kata kalaulah aku bawa perlahan sikit kereta ni kan, mesti tak mati, mesti tak aksiden. Ataupun kalaulah dulu aku makan elok kan, tak adalah aku kena masuk hospital ni sakit dan sebagainya, tak. Okey, semua itu adalah asbab sahaja. Dah memang tertulis dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya si fulan akan mati aksiden, akan pada ketika umur sekian-sekian akan masuk hospital kerana sakit yang kronik dan sebagainya. Itu semua dah tertulis. Bukan sebab kita yang careless ataupun kita yang cuai dan sebagainya sehingga menyebabkan kita mati ataupun sakit. Hakikatnya itu semua Allah Taala dah tentukan. Cuma asbabnya sahaja. Asbabnya sahaja. Orang ni mati sebab apa? Mati sakit. Ni mati sebab apa? Kena penyakit jantung. Ni mati sebab apa? Aksiden. Ni mati sebab apa? Apa-apa dan sebagainya. Okey. Wa yaqbidul arwaha Azrail biidznillah, dan malaikat Israel nanti akan mencabut nyawa-nyawa ataupun mencabut roh-roh orang mukmin dan orang yang bukan mukmin ini. Wa ala kulli mukallafin hafazatun, dan bagi setiap orang mukallaf, setiap daripada kita ini ada malaikat yang nama dia malaikat hafazah yang menuliskan amalan baik kita dan juga amalan buruk kita. Okey. Jadi malaikat di kanan kita dan di kiri kita ni yang kita kenali sebagai raqib dan atid ini, mereka itu dipanggil sebagai malaikat hafazah, malaikat yang menjaga kita. Okey. Sebahagian ulama dalam kitab menyebutkan di kanan ini nama dia raqib atid, di kiri pun juga nama dia raqib atid. Ada yang mengatakan di kanan dia raqib, di kiri itu atid. Ala kulli hal itu semua khilaf di kalangan ulama. Yang penting adanya malaikat yang menuliskan kebaikan dan keburukan bagi kita, mencatatkan setiap apa yang kita lakukan. Kalau kita buat baik, kita akan dituliskan melakukan kebajikan. Belum buat lagi pun niat baru niat dah dapat ditulis, dah dapat pahala. Okey. Tapi buruk tak. Mana niat nak buat jahat belum lagi ditulis. Tapi bila dah buat, barulah ditulis satu keburukan yang dilakukan. Wal arwahu ba'dal mauti baqiyatun, dan roh setelah daripada mereka itu setelah daripada kematian mereka, maka ia akan kekal sampai bila-bila. Wala fana'a laha 'ala as-sai, dan tidak akan binasa sampai bila-bila. Roh itu bila nanti dibangkitkan balik. Sekarang ni tengah hidup. Bila sampai ajal, malaikat Israel akan cabut roh, akan matikan kita, matikan jasad kita dan roh kita mati. Kemudian akan dibangkitkan. Maka setelah dibangkitkan itu, maka akan hidup sampai bila-bila. Kalau yang kata masuk neraka, diazab, hancur tubuh, hancur jasad, terseksa roh, kemudian jadi balik, dan diseksa lagi, hancur lagi, dijadikan balik, wahakaza. Dan macam itulah sampai bila? Sampailah dia itu
bersihkan daripada dosa-dosa dia. Adapun orang kafir, maka mereka akan mukhalladun finnar, akan kekal dalam neraka sampai bila-bila. Beratlah. Wa qila tafna 'indal qiyamah. Setengah pendapat mengatakan roh itu akan mati ataupun akan hancur bila berlakunya hari kiamat. Summa tarji'u lil ajsad. Kemudian nanti roh akan dibangkitkan kepada jasad. Wa qabla al-qiyamati muna'amatun aw mu'azzabatun. Dan sebelum hari kiamat akan diberi nikmat ataupun diberi azab. Orang mukmin bila dia mati dalam dunia lagi, atas dunia lagi telah mendapatkan kenikmatan. Dibukakan pintu, diluaskan kubur dia, diberikan nikmat di dalam kubur dan sebagainya. Begitu juga kalau dia ni orang yang fasik, orang yang fajir, dalam dunia ini juga nanti akan didapatkan balasannya. Kalau orang itu orang jahat, maka disempitkan kubur dia, dipanaskan kubur dia dan sebagainya, akan menemui segala macam daripada azab-azab yang telah dicadangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang bermaksiat. Jadi ada orang mengatakan, ada orang-orang Quraisy lagi dok tanya, bila kita dah mati ni, bolehkah kita ni dibangkitkan semula? Macam mustahil, bila kita dah hancur tinggal tulang belulang, macam mana nak bangkit balik? Maka Allah Ta'ala jawablah di dalam surah, Allah Ta'ala jawab di dalam surah Yasin, ada Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Okay? Bila orang kafir tanya Nabi tak tahu nak jawab, Allah Ta'ala suruh jawab, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Allah Ta'ala kata apa? Katakanlah wahai Muhammad, Allah akan menghidupkan mereka kembali seperti mana mereka itu dihidupkan ketika awal kejadian mereka. Okay? Kita daripada awal kejadian, Allah Ta'ala menciptakan kita daripada tak ada sesuatu, daripada nothing, kemudian menjadi ada. Maka begitulah juga Allah Ta'ala akan menciptakan kita daripada tulang ajbuz zana, ataupun sisa-sisa tulang belulang yang berbaki. Daripada situ Allah Ta'ala akan ciptakan balik jadi macam mana kita sekarang. Okey, kalaulah dulu dengan yang tak ada, from nothing itu boleh diciptakan, maka ini pula daripada benda yang dah ada nak diciptakan kembali, maka itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, wal kafiru mukhalladun finnar, orang kafir itu akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Allah Ta'ala menyebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Ta'ala tidak akan sekali-kali mengampunkan dosa orang-orang yang syirik, yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu tidak akan diampunkan sampai bila-bila. Wal mu'minul 'asi, dan orang mukmin yang asi, yang buat maksiat, yang melakukan maksiat, sahibul maksiat, orang kaki maksiat, al-murtakibul lil kaba'ir, yang melakukan dosa besar. Orang mukmin yang buat dosa besar itu adalah terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala fil masyiah. yakni kalau Allah Taala menghendaki, Allah Taala akan mengampunkan mereka. Kalau Allah Taala Allah tidak menghendaki untuk mengampunkan, maka Allah Taala akan azabkan mereka. Okey, insya'a afa anhu syafi'an, insya'a afa anhu aw syaffa'a fihi syafi'an aw aqabahu muddatan wa adkhalahu al-jannah. Kalau Allah Taala kehendaki dia ampunkan orang ni, lalu dia masukkan dalam syurga. Afa anhu aw syaffa'a fihi syafi'an, ataupun Allah Taala hantar satu orang pemberi syafaat untuk mensyafaatkan orang ini, orang yang buat dosa besar ni. Sama ada nabi ke, wali ke, ulama ke, nabi ke, rasul ke dan sebagainya. Allah Ta'ala akan hantar seseorang untuk mensyafaatkan dia. Ataupun Allah Ta'ala azabkan dia sekejap sesuai dengan dosa yang dia buat, maka dimasukkan ke dalam syurga kembali. Wala naqta'u ala mu'ayyanin binnar, dan kita tidak akan menghukumkan, memastikan, okey, ke atas seseorang itu neraka. Maknanya apa? Kita tak boleh nak kata, oh ni ahli neraka ni, ni geng-geng yang buat maksiat, ni calon bakal ahli neraka. Tak boleh. Kita tak boleh kata macam tu. Kenapa? Kerana kita tak tahu kesudahan seseorang, pengakhiran hidup seseorang tu kita tak tahu. Even kita sendiri hari ni, ada kita rasa kita hari ni buat baik, sembahyang tak tinggal dan sebagainya, sedekah apa semua deh. Mana tahu Allah Ta'ala balik hati kita nanti. Bila nak mati dalam kekufuran, wal'iyadzubillah, kita tak tahu.
Okey, sebab itulah kita tak boleh hukum, kita tak boleh kata ini orang ahli neraka ni. Begitu juga tak boleh kata orang ni ahli syurga. Dia mentakyinkan seseorang dengan ahli syurga. Okey, kita kata kalau kamu nak tengok ahli syurga ni, kamu tengok ni. Orang macam ni, orang macam ni ahli syurga ni. Ada. Kita nak kata takyin seseorang itu sebagai ahli syurga tak boleh, tapi kita sebutkan. Kita kata mudah-mudahan ni ahli syurga lah ni. Okey, itu tidak ada masalah. Cuma kita nak katakan secara putus, secara pasti inilah ahli syurga, itu kita tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Okey, kita tak tahu. Kecuali orang yang Nabi telah sebutkan, al-mubasyirin bil jannah. Mereka-mereka yang telah diberikan berita gembira dengan syurga. Para sahabat 10 orang al-mubasyirin bil jannah tu. Kan? Nabi, para nabi, itu kita boleh sebut mereka ini sebagai ahli syurga. Kenapa? Kerana adanya nas. Okey, adapun orang lain itu hanyalah kita sebut secara harapan ataupun doa kita, mudah-mudahan inilah orang ahli syurga, ataupun mudah-mudahan dia ni masuk syurga dan sebagainya. Itu baik. Wala tuhbatu sayyi'atu al-hasanah. Perkara keji tidak akan menghapuskan ataupun menghalang perkara baik, tidak akan menghapuskan perkara baik. Dengan kita buat perkara baik ataupun dengan kita buat perkara yang buruk, tidak akan menghapuskan perkara-perkara baik yang kita dah buat. Okey, yang baik, benda baik yang kita dah buat itu akan kekal, akan lekat, akan ada dalam akaun kita. Tidak akan dihapuskan oleh perkara buruk yang kita buat, perkara jahat, perkara keji, dosa yang kita buat, kecuali kalau kita orang kata mengungkit dan sebagainya. Maknanya apa? Satu amalan itu syarat untuk diterimanya satu amalan itu kan mesti kena ada ikhlas. Okey, mesti ikhlas. Okey, kita kan bila kita buat satu amalan, sebelum amalan itu dikreditkan dalam akaun kita, itu akan melalui beberapa lapisan. Naik ke langit yang pertama, malaikat akan cek, okey, amalan ni ikhlas tak? Oh, ikhlas. Okey, lepas checklist lagi. Amalan ni buat kerana Allah Ta'ala ke kerana orang lain? Kalau buat kerana nak tunjuk ke orang, maka tak ada amalannya, tak ada pahalanya. Okey, dan sebagainya. Itu dibahaskan dalam bab tasawuf lah. Wala tasqutul kabiratu bil hasanati. Dan juga tidak akan menghapuskan dosa besar itu suatu kebajikan. Okey? Walaupun terdapat nas di dalam Al-Quran yang menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapuskan keburukan ataupun kejahatan. Yang dimaksudkan di sini ialah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar seperti deraka ke mak ayah, melakukan syirik dan sebagainya, itu tidak akan dihapuskan dengan kita bersedekah. Okey, dosa berzina tidak akan terhapus dengan sebab kita buat baik, kita bersedekah, kita semayang sunat banyak, tak. Okey, dosa kecil dosa-dosa yang orang kata dosa kering, sebagai contoh terlihat aurat perempuan dengan tidak sengaja kan. Maka ini akan dihapuskan ataupun boleh terhapus dengan sebab kita melakukan kebaikan. Kita buat amalan-amalan baik, ini akan menghapuskan dosa-dosa yang kecil-kecil ini boleh. Tapi dosa besar itu tidak akan dihapuskan dengan kita buat amalan baik. Tapi perlukan kepada taubat yang khusus. Bal bifadlillahi ta'ala au bittaubati. Dan dosa besar ini akan dihapuskan kerana Allah Ta'ala punya kemurahan hati, ataupun dengan sebab kita melakukan taubat. Taubat itu apa? Wahya an-nadamu 'alal ma'siyati min ajli annaha muba'idatun an ridwanillahi ta'ala. Kena menyesal di atas maksiat. Menyesal. Taubat itu apa? Taubat itu ialah menyesal di atas maksiat yang kita lakukan kerana maksiat tersebut telah menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Dan juga dengan kita melakukan maksiat itu mendekatkan kita kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi syarat taubat itu ada beberapa syarat. An-nadamu li ajli ma fata min riayati huquqillah. Yang pertama sekali mestilah kena melakukan taubat tersebut. Sembahyang sunat taubat, istighfar dan sebagainya. Seterusnya kena menyesal di atas apa yang telah kita lakukan
Daripada dosa tu kena menyesal. Menyesal lah aku buat benda ni. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala perintah aku untuk tak buat tapi aku buat. Maknanya apa? Suatu perintah Allah Ta'ala telah aku langgar. Tak dapat aku junjung satu perintah ini. Maka menyesal. Sebab itu kita menyesal. Dan yang ketiga, syarat taubat yang ketiga ialah mestilah dia itu berazam untuk tidak kembali melakukan dosa besar itu. Okey? Wal azmu alla ya'uda ilaihi. Kena berazam, berupaya, berusaha sedaya upaya untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Wala tatahaqqaqu illa bil iqla' 'anil ma'siyati. Dan taubat itu tidak akan terhasil kecuali dengan kita benar-benar meninggalkan maksiat tersebut. Kita lari daripada maksiat tersebut. Wal azmi ala alla ya'uda abadan, dan juga berazam untuk tidak kembali melakukan perkara tersebut selama-lamanya. Wa mubadarati qada'i ma dayya'ahu min huquqillahi wa huquqil ibad, dan kena bersegera untuk mengqadakan apa yang telah dia sia-siakan daripada hak Allah Ta'ala dan juga hak manusia. Maknanya apa? Contohnya, dia tak semayang. Okey, dia tak semayang. Sedangkan semayang itu adalah suatu kefarduan yang wajib atas seseorang, atas dia. Maka dia kena bertaubat. Bertaubat apa? Bertaubat kena qada baliklah semayang dia. Okey, kena qada, kena menyesal di atas hak-hak yang telah terluput daripada dia, dan kena berjanji untuk tidak akan lagi tinggal semayang. Kalau manusia pun sama. Dengan tadi hutang dengan Allah Ta'ala, ni dengan manusia pun juga kita kena bayar. Kalau kita ada sebarang bentuk hutang dengan manusia. Wa a'dhamu syai'in yu'inu 'alaiha, dan perkara yang paling agung, paling besar yang dapat membantu seseorang itu untuk melaksanakan taubat ini apa? Mujanabatu khullatis su. Kita kena menjauhi daripada geng-geng. Geng-geng orang yang buat perkara tersebut. Kalau kita nak bertaubat daripada isap dadah, maknanya kena jauhi geng-geng mak gian ni, geng-geng isap dadah. Kena jauhi. Kalau kita nak bertaubat daripada mencuri, jangan duduk dengan orang geng-geng si pencuri. Kalau kita nak bertaubat daripada tinggal semayang, jauhi geng-geng yang tinggal semayang ni. Kena cari circle yang baik. Kena jauhi circle lama kita, circle yang buat maksiat tersebut, dan cari circle yang baru, circle yang lebih sihat. Wala siyama alladhina ishtaraka ma'ahum fil ma'siyah. Lebih-lebih lagi orang yang sama-sama buat maksiat dengan dia. Wa muwalatu abna'il akhirati, dan dia kena melazimi duduk dengan ahli akhirat, anak-anak orang akhirat, orang ukhrawi. Kalau kita nak jadi baik, kita bercampurlah dengan kaki masjid, orang yang selalu pergi masjid. Kalau kita nak jadi ahli akademik, ahli ilmu, kita kena duduk dengan ahli akademik, ahli ilmu, orang yang selalu pergi mengaji, dan sebagainya. Begitulah. Kalau kita nak jadi orang yang pemurah, kita kena duduk dengan orang yang selalu bersedekah, dan sebagainya. Mimman tudzakiruhu billahi ru'yatuhu. Ahli akhirat ni ialah orang yang mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala bila kita tengok dia. Maknanya apa? Tengok dia, keadaan dia, baju dia pakai jubah, dia ada janggut, pakai kopiah dan sebagainya, dia selalu pergi masjid. Maka orang macam inilah yang kita nak pegang, kita nak bersahabat. Kita nak jadi circle mereka. Wa tanhadu bihi halatuhu wa mukhalatatuhu, dan orang yang akan membangkitkan semangat kita, menukarkan suasana kita. Wa hum awliya'ullahi alladhina yakhsha'una wa yukhashshi'un. Mereka ni siapa? Ialah wali-wali Allah Ta'ala, yang mana mereka ini semuanya khusyuk dan dapat membuatkan orang lain juga turut khusyuk dalam ibadah mereka. Orang-orang macam ni yang kita kena cari untuk kita bergaul dengan mereka, bersahabat dengan mereka, bersuhbah dengan mereka. Bukanlah dengan orang-orang yang kaki maksiat, ahli maksiat. Itu kita tak nak berkawan pun dengan mereka. Kita tak nak menjadi ahli dengan mereka-mereka ini.
Wala yukaffar. Wala yukaffaru ahadun minal mu'minin. Dan tidak boleh kita mengkafirkan mana-mana orang mukmin birtikabi dzambin dengan sebab dia melakukan satu dosa. Illa idza jahada ma ulima maji'ur rusuli sallallahu alaihi wasallam bihi daruratan. Kecuali sekiranya orang tersebut mengingkari apa yang telah dibawa oleh para rasul secara pasti, dia ingkar, barulah dia jadi kafir. Kalau dia tak nak solat, contohnya orang ni tak nak solat, lalu kita tanya kenapa tak solat, dia kata apa? Saya malaslah nak solat. Orang macam ni tidak dihukumkan kafir. Kita tak boleh kata dia ni kafir walaupun dia tinggal semayang ni. Dan semayang ini adalah membezakan antara orang itu Islam ataupun orang bukan Islam. Dia dah semayang, tiba-tiba dia tinggal semayang sebab apa? Sebab dia kata dia malas nak semayang. Dia tahu semayang itu wajib tapi dia tak nak semayang sebab dia malas. Maka orang ni tak kafir. Dia dihukumkan fasik sahaja. Tapi kalau dia kata, oh tak, semayang dah tak wajib bagi aku. Aku dah yakin dah. Aku dah zikir dah sampai tahap yang mana tak perlu lagi nak semayang. Okey, semayang ni dah halal atas aku. Tak perlu lagi nak semayang. Orang macam ni barulah dihukumkan kafir. Itu pun kita tak kata dia secara takyin itu. Kita tidak mentakyinkan, mengkhususkan. Si fulan bin fulan ini kafir. Tak boleh. Kita akan kata orang yang buat macam ni itu hukum dia kafir. Tapi dia sendiri kita tak boleh tanya. Kita tak boleh nak pastikan. Kecuali dia masuk mahkamah, lalu telah lalu prosedur-prosedur yang tertentu, barulah nanti akan dihukumkan oleh hakim sama ada dia ni kafir ataupun tidak kafir. Okey, kena melalui proses yang sangat-sangat strict. Okey, sebab kafir ni, kita nak kata orang ni kafir, kita nak jatuhkan hukuman atas dia. Bila kita kata dia kafir, konsekuensi dia sangat berat. Okey, dia dah tak boleh makan pusaka, anak dia tak boleh makan pusaka dia tak boleh makan pusaka bapak dia tidak boleh dimandikan, dikafankan, ditanam di perkuburan orang Islam, tidak boleh dimakan sembelihan dia dan sebagainya. Sangat-sangat banyak komplikasi ataupun implikasi daripada hukum takfir yang kita jatuhkan ke atas seseorang. Lalu sebab itulah kita kena berhati-hati dalam meletakkan nisbah seseorang itu. Okey, tak boleh bermudah-mudah mengkafirkan orang. Lidah ni tak boleh terlalu laju kata orang ni kafir, orang ni kafir, tak boleh. Okey, kita kena strain kita punya lidah daripada tahan lidah kita daripada mudah mengkafirkan orang. Ini nak menolak kepada golongan Mu'tazilah lah di sini. Orang yang melakukan dosa itu tidak dihukumkan kafir kecuali jika dia mengingkari perkara yang dibawa oleh Nabi dan semua orang tahu perkara tersebut wajib, semayang, zakat, puasa dan sebagainya. Kalau ingkar perkara tersebut, barulah nanti dihukumkan sebagai kufur. Fal imanu, maka iman itu ialah tasdiqur rusul fima akhbara bihi wa takdzibuhu kufrun. Iman itu ialah at-tasdiq. Iman itu adalah membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, bahawasanya Nabi itu adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah itulah Tuhan yang disembah dengan hak. Wa takdzibu kufrun, dan menafikan, mendustakan Rasul, mendustakan baginda, itu kufur. Ini yang muttafaq di sisi ulama Asy'ariyah. Al-imanu huwa tasdiq. Okey, adapun an-nutqu bil lisan wal amalu bil jawarih itu adalah tambahan. Itu dikhilafkan kalangan ulama. Tapi yang disepakati oleh ulama ialah iman itu ialah at-tasdiq. Mujarradut tasdiq, maka orang itu adalah mukmin. Wala nu'ayyinu ahadan lil jannati illa al-anbiya. Dan kita tidak boleh mengkhususkan, menentukan secara pasti seseorang itu sebagai ahli syurga, kecuali bagi para nabi. Ini macam yang kita sebutkan tadilah. Kecuali bagi para nabi, wa man syahida lahu nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang yang telah diberikan persaksian oleh Nabi, orang ni barulah kita boleh kata dia ni adalah orang ahli syurga. Wa min dzalika, antara mereka yang disyahadahkan oleh Nabi yang akan masuk syurga ini apa? Al-awliyaul masyahir, para wali yang telah masyhur. Wa a'immatul millah, imam-imam
agama yang telah masyhur, alladzi najtama'atil ummah ala qabulihim wa taqlidihim, yang mana semua umat Islam itu sepakat untuk menerima dan mengikut mereka ni, sebagai contoh imam-imam mazhab. Fa ijma'ul ummah ma'sumun, dan ijma' ummah ini adalah maksum. Ijma'ul ummah ni adalah perkara yang terjaga. Maknanya apa? Umat Islam ni tidak akan berijma', bersepakat atas perkara yang sesat. Allah Ta'ala jaga kesepakatan ni. Manusia, umat Islam tidak akan pernah bersepakat di atas perkara yang maksiat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man athnaitum alaihi bi khairin wajabat lahul jannah. Barang siapa yang kalian puji padanya dengan kebaikan, maka wajiblah ia syurga. Kita katakan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Nah, kita sebutkan radhiyallahu anhu tardi ini ataupun tarahum rahimahullah itu, insya-Allah mereka ini adalah ahli syurga. Barang siapa yang kamu puji padanya dengan kebaikan, maka wajib bagi dia syurga. Wadzunubu kabair, dan dosa itu ada dosa besar dan ada dosa kecil. Wassagairu tumha bijtinabil kabair bil hasanat. Dosa kecil itu boleh terhapus dengan menjauhi perkara yang dosa besar, dan juga dapat dihapuskan dengan kita melakukan kebaikan. Dosa-dosa kecil yang macam kita sebutkan tadi, terlihat aurat dan sebagainya, itu boleh terhapus dengan sebab kita bersedekah, ataupun kita menjauhi perkara yang besar, perkara yang dosa besar. Contohnya apa? Nak berzina. Contohnya tiba-tiba teringat, tak boleh ni haram ni, Allah Subhanahu Wa Taala laknat ni, contohnya. Maka kita pun meninggalkan perkara dosa tersebut. Maka dengan sebab kita meninggalkan perkara maksiat, khaufan minallah, kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah satu kebaikan. Maka kebaikan akan menghapuskan keburukan. Innal hasanat yudhhibanas sayyi'at. Kebaikan itu akan dapat menghapuskan dosa ataupun keburukan yang kecil. Wala naqulu biluzumil muwazanati bainal hasanati wasayyi'at, dan kita tidak katakan bahawasanya berat antara kebaikan dan keburukan itu mesti ditimbang secara pasti. Bal al-abdu idza ata bihasanatin mithli amsalil jibal walahu mukhalafatun wahidatun fahuwa marhunun biha. Kita tak kata seorang tu mesti dosa berat dosa dan berat pahala itu sama banyak, sama berat, barulah dia akan selamat. Tak. Kita kata apa? Disebutkan di sini, bila seorang tu ada kebaikan yang sangat banyak macam gunung, tapi dia ada satu dosa kecil, ataupun dia ada satu dosa, maka insya-Allah dia akan ditebuskan dengan kebaikan tersebut. Kebaikan itu yang segunung itu besar, dia akan dapat menebus yang kecil tadi itu satu. Wa amma ay ya'fu Allahu anhu aw yu'akhidahu biha thumma yukhriju minan nar. Ataupun Allah Ta'ala mengampunkan dia, ataupun Allah Ta'ala akan mengambil kira dosa tersebut, lalu dia pun akan masuk neraka lah. Sebab apa? Sebab orang yang ada dosa itu tidak layak untuk masuk syurga. Dosa tersebut mesti dihapuskan dulu. Kerana ahli syurga itu ialah mereka yang bersih daripada sebarang bentuk dosa. Maka orang yang ada dosa ini, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dulu. Selama mana? Selama tergantung banyak mana dosa yang dia ada. Lagi banyak, lagi lama lah. Nanti akhir sekali dia akan dikeluarkan daripada neraka. Kerana orang mukmin ini dia tidak akan kekal dalam neraka, berdasarkan hadis yang kita sebutkan di awal tadi, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, atau man kana fi qalbi mithqala dzarratin min al-iman dakhala al-jannah. Baik. Walis saati alamatun, dan bagi hari kiamat itu terdapat beberapa alamat, beberapa tanda. Akhbara bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka khurujid dajjalil a'waril kadzdzab, seperti apa alamat dia? Keluarnya dajjal yang buta sebelah matanya dan lagi pendusta. Sirah al-kadzdzab itu sangat banyak dustanya, mana penipu betul.
Wa tulu'i syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari sebelah barat. Sebelum ni, sekarang ni terbit timur tenggelam barat, terbit timur tenggelam barat. Akan sampai satu hari nanti dia akan terbit sebelah barat pula dan tenggelam sebelah timur. Maka bila berlaku peristiwa itu, maka tahulah bahawasanya itu adalah dekat sangat dengan kiamat. Wa khurujid dabbati, dan keluarnya dabbah, binatang-binatang yang melata. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum. Dabbah ini akan keluar daripada tanah, daripada bumi, dan akan bercakap dengan manusia. Wa zuhuril mahdi al-fatimi min waladi Fatimah radhiyallahu anha yamla'ul arda adlan, dan kemunculan Imam Mahdi yang dinisbahkan dengan Fatimi, lahir daripada zuriat Fatimah alaihi salam, Fatimah radhiyallahu anha, yang akan nanti memenuhi dunia ini dengan kebaikan, dengan keadilan. Dia akan menghukumkan dengan hukum yang adil. Wa nuzuli Isa bin Maryam alaihi salam bisyam mujaddidan li hadhihi al-millah. Nanti akan keluar, akan turun Nabi Isa daripada langit, akan turun di Syam untuk memperbaharui, menjadi mujaddid bagi agama ini, ghaira nasikhillah, bukanlah untuk menghapuskan, membatalkan syariat Nabi Muhammad. Tidak, Nabi Isa nanti akan turun ikut syariat Nabi Muhammad, akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad, bukan dengan syariat dia sendiri. Kerana waktunya telah habis. Sekarang ni waktu syariat Nabi Muhammad, lalu dia akan turun dan akan membahaskan segala macam hukum mengikut kesesuaian hukum Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad. Hakiman bi kitabillah, dia akan berhukum, akan menggunakan kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Quran sebagai sumber perundangan. Kal khalifati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadi seperti khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a qiyami wasfin nubuwati bihi, dalam keadaan terdapat tanda-tanda sifat-sifat kenabian pada diri dia. Fayaksirus salib, maka nanti dia akan menghapuskan, akan memecahkan, menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, dan akan membunuh khinzir. Wa yubtilul jizyah, akan menghapuskan cukai, pengambilan cukai. Fala yakbalu illa al-iman, dan dia tidak akan menerima kecuali iman sahaja. Orang yang tidak beriman dia tidak akan terima. Was-sahabi, dan sahabat itu, okey, al-mu'minul ladzi, siapakah sahabat itu? Sahabat ialah orang yang beriman, orang yang sempat berhimpun dengan Nabi. Alladzi istama'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu ialah orang yang sempat hidup bersama Nabi, beriman dengan Nabi, dan wafat dalam keadaan Islam. Maka orang ini disebut sebagai sahabat. Wa kulluhum udul, dan mereka semua ini adalah adil. Wahum afdalu min sairil bashar ba'da Nabi, dan mereka adalah manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, maka kita faham di sini orang yang bermimpi jumpa Nabi itu tidak dianggap sebagai sahabat. Okey, tidak dikonsider sebagai sahabat. Walaupun Nabi sendiri yang mentalkinkan syahadah kepada dia sebagai contoh, itu tidak dikira sebagai sahabat. Even kalau dia lihat Nabi secara yaqazah juga tidak memasukkan dia, tidak menjadikan dia sebagai seorang sahabat. Okey. Wa afdaluhum, dan sahabat yang paling mulia itu siapa? Sahabat yang paling mulia itu adalah Abu Bakar, thumma Umar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, thumma Ali, kemudian Sayyidina Ali, thumma baqil asyarah, thumma ba'da dhalika bainahum tafsir. Okey. Mengikut darjat. Yang pertama sekali Abu Bakar, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian 10 sahabat yang diberikan berita gembira dengan syurga. Okey. Setelah itu sahabat-sahabat yang lain yang ada perbicaraan, okey, yang ada perbahasan khusus, okey, tentang siapakah yang paling mulia di kalangan mereka, sebab sahabat Nabi ni ramai. Okey. Wa afdalul quruni, dan sebaik-baik kurun itu qarnun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kurun ialah kurun Nabi, zaman Nabi, sebaik-baik masa itu adalah masa Nabi. Thumma qarnus sahabah, kemudian kurun sahabat.
Thumma alladhina ba'dahum, kemudian kurun setelah kurun sahabat, iaitu tabi'in. Thumma alladhina ba'dahum, dan juga tabi'in. Wahum wahadhil ummah afdalul umam, dan umat ini adalah umat yang paling afdal. Okey, umat ini adalah umat yang paling afdal. Oh, ustaz, kenapa boleh tak kita nak kata Allah Ta'ala ni zalim sebab membangkitkan kita sekarang? Kenapa tak bangkitkan kita jadi sahabat Nabi? Kan? Jadi kita tak boleh nak pilih. Kalau kita boleh pilih, mestilah kita nak pilih hidup bersama Nabi, dapat jumpa, dapat tengok wajah Nabi tiap-tiap hari dan sebagainya. Tapi kenapa kita tak dibangkitkan zaman tersebut, tapi kita dibangkitkan hari ini? Baik. Kenapa itu persoalan hikmah? Kita tak tahu hikmah Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala nak cipta kita sekarang, bukan zaman Nabi. Tapi antara yang boleh difikirkan, contohlah, kalaulah, siapakah yang dapat garanti kita ni menjadi orang yang beriman kalau Allah Ta'ala bangkitkan kita hidup zaman Nabi? Mana tahu kalau kita hidup zaman Nabi ni kita menjadi atba'ul Abu Jahal? Kita ni menjadi pemberontak ataupun orang yang lawan Nabi yang paling besar sekali. Bukan Abu Jahal, jadi kita sendiri yang nama dalam sejarah, yang nama tertera dalam sejarah sebagai pembongak ataupun penjahat, pelawan Nabi Muhammad yang paling besar sekali. Mana kita tahu? Tak, ini adalah hikmah. Okay? So Allah Ta'ala dengan sifat iradahnya, dengan sifat iradahnya Allah Ta'ala telah mengkhususkan kita ni untuk hidup zaman sekarang ni, zaman akhir zaman, bukan zaman Nabi, bukan zaman Nabi Musa, bukan zaman Nabi Adam. Okay? Tapi zaman ini, milenium ini, tahun 2022 ni, kalau lahir tahun 2022 lah. Kalau sebelum itu lah. Maknanya apa? Semua itu telah ditentukan dengan ilmu Allah Ta'ala yang azali. Dengan iradah Allah Ta'ala yang azali, sesuai dengan ilmunya yang azali juga, yang qadim juga. Persoalan kenapa itu adalah hikmah. Okay, kita tak tahu. Tapi yang kita boleh tahu ialah ini adalah telah tetap dalam ilmu Allah Ta'ala yang qadim, yang tidak akan berubah. Okay? Sesuai dengan iradahnya yang qadim, sesuai dengan ilmunya yang qadim. Menentukan kita sesuai dengan ilmunya yang qadim, bahawa kita ni akan hidup pada zaman ini, bukan zaman Nabi, ataupun bukan zaman nanti bila nak akhir-akhir nanti. Mana kita tahu kan. Jadi kurun Nabi adalah kurun yang terbaik. Kemudian kurun sahabat kurang sikit baik dia. Kurun tabi'in kurang sikit. Kurun tabi'in lagi kurang. Maka kita hari ni sangat banyaklah kurangnya daripada zaman yang terbaik, zaman yang kegemilangan, zaman kegemilangan ataupun keafdalian yang paling mulia itu telah jauhlah daripada kita. Fahada sardu aqidati ahli iman, maka inilah sard ataupun kita panggil apa, bacaan secara laju, okey, paparan akidah ahli iman, akidah orang beriman, mawdu'atan liman arada ta'limaha lin-nisa'i was-sibyan. Akidah ini dituliskan khusus untuk siapa-siapa yang nak mengajarkan akidah ini kepada orang wanita dan juga kanak-kanak. Okey, diletakkan kepada ustaz-ustaz macam kita untuk ajar orang-orang wanita-wanita kita dan anak-anak kita. Masunatan an syubahi ahli zaghi wal khidlan, yang mana supaya akidah ini diajarkan agar dapat menjaga mereka-mereka ini dan kita semua daripada terjatuh dalam kekeliruan orang-orang yang sesat dan juga orang-orang yang celaka, orang-orang yang menyimpang dan rugi. Okey, ada banyak orang nak mengelirukan kita orang Islam, menyesatkan kita orang Islam. Banyak sangat ancaman-ancaman. Lalu akidah ini diajarkan secara khusus untuk menjaga kita daripada terjerumus ke dalam penyelewengan ini. Khaliyatan an taqririd dalili wal burhan. Akidah ini sunyi ataupun sepi daripada menyebutkan dalil-dalil dan burhan, bukti-bukti. Dia tidak sebutkan. Kalau kita perasan, tidak disebutkan dalil-dalil yang panjang dalam akidah ini. Sebab apa? Sebab tujuan dia adalah kepada orang wanita dan juga kanak-kanak. Okay? Yang mana mungkin kanak-kanak itu
belum cukup cerdik untuk memproses dalil-dalil yang panjang seperti dalil-dalil mantik dan sebagainya, itu tidak dapat memproses lagi, maka disebutkan apa yang perlu saja cukup sekadar untuk dihafal. Qabalahallahu bil qabuli wa ridwan. Semoga Allah Ta'ala menerima akidah ini ataupun menerima amalan ini dengan penerimaan yang sesuai, dan juga semoga Allah Ta'ala meredainya. Wa athafa 'abdahu al-ba'is al-munkasir bil 'afwi war ridwan bil 'afwi wal ghufran, dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan hambanya yang sakit patah jiwanya dengan kemaafan dan keampunan. Maknanya apa? Muallif lah menyebutkan dia sendiri ni ataupun kita lah ialah seorang yang sangat-sangat humble, yang sangat-sangat tawaduk, yang tak ada apa pun sebenarnya kita ni. Ini adalah tawaduk daripada muallif lah. Walhamdulillahi ala tawalil fadli wal imtinan, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas anugerahnya yang saling terus menerus mencurah tanpa pernah berhenti, dan juga kenikmatan dia pun juga tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus daripada kita. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Dan semoga Allah Ta'ala mencurahkan keselamatan, kerahmatan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda, dan juga kepada para sahabat-sahabat baginda, dan juga para tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Maka dengan itu intahat aqidatus Syekh Sidi Abdul Qadir Al-Fasi radhiyallahu anhu. Dengan tasliyah dan hamdalah itu tadi, maka berakhirlah akidah Syekh Sidi Abdul Qadir Al-Fasi Al-Fihri yang wafat pada tahun berapa saya lupa dah. Yang wafat pada tahun 1091 Hijrah. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita telah sampai ke penghujung kitab ini, dan semoga Allah Ta'ala menerima amalan kita, dan juga menerima segala ilmu-ilmu yang kita pelajari sepanjang 5 sesi ini, dan juga semoga ilmu-ilmu ini memberi manfaat kepada kita dalam menghadapi dunia yang penuh pancaroba ini, menjadi ilmu yang bermanfaat yang kita boleh ajarkan dia kepada ahli-ahli keluarga kita dan kepada masyarakat keseluruhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma bijaahi sayyidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam iqdi hawaijana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu sahaja daripada saya. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan kekurangan itu daripada diri saya. Saya mohon maaf kalau ada sekiranya terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, terima kasih banyak. Jazakallah khair Dr. Ahmad Arif di atas kita kata penerangan cukup baik. Sepanjang 5 siri ini alhamdulillah telah kita selesai para penonton semua. Nah, dengan program kita bicara akidah menggunakan kitab Akidah Ahli Iman karya Syekh Abdul Al-Qadir Al-Fasi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan kita kata usaha yang kecil ini dapat memberi manfaat kepada kita. Saya tertarik dengan apa yang Dr. maklumkan tadi, seperti penulis juga maklumkan bahawa ilmu ini bukan sekadar situ kita sampaikan kepada isteri dan anak-anak perempuan dan juga anak-anak, supaya benda ni kita kata yang penting kita nak menyelamatkan iman akidah mereka, terutamanya dalam kita kata dunia yang zaman sekarang ni lah yang penuh pancaroba. Yang kita tengok ialah kita kata mungkin kita berada di akhir zaman ataupun yang penuh pelbagai dugaan sekarang ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih
pihak Pusat Islam mengucapkan kepada doktor di atas kita kata penerangan, komitmen sebanyak 5 siri ini, dan pihak Pusat Islam juga memohon maaf andai ada daripada pihak kami terkurang ataupun apa-apa, dan kami memohon maaf dan mengucapkan terima kasih pada semua yang sudi menonton, share, dan mudah-mudahan perkara ini dapat berkembang dan menjadi kita kata sebagai kita punya kata pelaburan di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi insya-Allah sampai di sini saja dahulu. Saya yakin insya-Allah pada masa depan Pusat Islam akan anjurkan lagi siri-siri seperti ini supaya dapat memberikan manfaat dan ilmu kepada masyarakat semua, insya-Allah. Jadi sampai di sini saja dahulu. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi di masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.